suka untuk kita menerangkan bahawasanya apa pendirian Islam tentang hutang. Walaupun jika kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang memberikan hutang dengan cara yang baik tanpa mengharapkan keuntungan di atas kesempitan hidup manusia, yang disebut sebagai qardan hasan, sebagai satu pemberian atau pinjaman dengan cara yang baik. Namun dalam masa yang sama, agama sangat tidak menggalakkan untuk kita berhutang, melainkan kita terpaksa ataupun mempunyai keperluan untuk berhutang, ataupun kita meyakini kita akan dapat membayar semula hutang tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menunaikan salat salah satu jenazah pada zaman baginda, kemudian baginda dimaklumkan dia ni berhutang, tak mau bayar hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Sallu ala sahibikum fa inna alaihi daina." Sembahyanglah kamu untuk kawan kamu ni, dia ada hutang, yang ni aku tak sembahyang. Nabi tak salat kepada jenazahnya sebagai satu peringatan kepada orang-orang yang enggan membayar hutang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi menyebut matlul ghani zulm, sengaja melewatkan bayar hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Apabila kita kembali melihat kepada masalah hutang ini, kita akan dapati ada beberapa keadaan. Pertama ialah hutang kita dengan kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Ada orang masa nak hutang, Masya Allah, manis mulut dia, janji insya-Allah dia nak bayar balik macam-macam, dan dia dapat hutang tu, kawan yang memberi hutang pula macam rasa bersalah jumpa dia, sukar dia nak bayar. Dia mungkin beli kereta tambahan, rumah dia tambah, makan angin dengan keluarga dia, dia tak bayar hutang orang. Dia rasa lagi kawan tu tak minta, tak ada masalah untuk dia. Ini satu tabiat buruk. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta kamu antara kamu dengan cara yang batil. Kadang-kadang dia rasa terlepas, apatah lagi orang tu tak sebut. Orang tu pun mungkin dah malas dah nak sebut, berat mulut dah dia pun, dia pula rasa segan dalam bahasa kita. Hutang ini, seorang seperti ini Nabi tak salatkan jenazah dia. Setiap hutang yang kita buat, sekalipun kita mati syahid, hutang tetap kita kena bayar di akhirat kelak. Sebab itu sesiapa yang ada hutang dengan orang lain, penuhi tuntutan agama dan kehormatan diri, bayar hutang orang. Kadang-kadang kita ambil duit kawan kita RM50, RM100, lepas tu dia pun dah tak minta, kita lupa. Kita ingat, kalau kita lupa cerita lain, kita buat-buat lupa. Mati kita, macam mana pun amalan kita, perkara ini akan tersangkut di sisi Tuhan, kerana ini membabitkan kezaliman kita terhadap hak orang lain. Sebab itu jika boleh kita elakkan hutang, kita elakkan hutang. Nabi SAW, dia Nabi
Nabi ni kalau dia berwudu, di dalam hadis para sahabat yaqtatiluna, berlumba-lumba bergaduh nak mengambil wudu Nabi, bekas wudu. Kalau Nabi ludah, waqa'a ala kaffi rajul. Nabi kalau ludah tak turun ke tanah, akan kena di tapak tangan mana-mana sahabat, kerana mereka tunggu. Wadalaka jasadahu wajahahu wajildahu, dia akan sapu muka dia akan sapu badan dia. Punya keberkatan Nabi itu sehingga peringkat itu sahabat. Artinya kalau Nabi nak makan, Nabi sebut je nak makan, Nabi boleh makan, sahabat akan bawa. Mereka akan mempertaruhkan apa sahaja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun nyawa mereka. Pun begitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rahanahu tir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beli makanan daripada seorang Yahudi. Dan masyarakat Madinah ada Yahudi, Nabi beli makanan. Nabi tak ada duit, kerana Nabi tak meminta-minta. Nabi gadai baju besi dia. Sehingga itu Nabi SAW sehingga hampir wafat masih ada lagi gadaian Nabi. Kerana apa? Kerana nak mendapatkan makanan. Tak ambil saja. Oleh kerana tak memiliki wang, Nabi gadai dulu, letak aset. Itu seorang Nabi yang dia boleh memiliki apa yang dia kehendaki. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan nilai tinggi penghormatan diri manusia, tidak meminta-minta daripada orang lain dan tidak berhutang sehingga dia akan tertanggung dengan hutang itu. Sebaliknya, baginda menggadaikan sesuatu. Maksudnya, jika baginda gagal membayarnya, maka baju besi itu menjadi milik Yahudi berkenaan.